Syaitanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dimati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita sama-sama dapat mendalami, kita baca, faham dan amal kepada isi kandungan Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah pun sampai ke halaman 34 ya pada hari ini. Maksudnya kita beberapa muka surat lagi kita sudah selesai ya dengan juz yang kedua. Saya ucapkan tahniah kepada tuan-tuan, teruskan komitmen bersama Al-Quran ini lantaran usaha ini, nikmat ini adalah nikmat yang amat besar, dan lebih daripada itu ini adalah perjuangan Nabi Ibrahim yang diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapat manfaat ya dengan cara yang lebih mudah Ustaz ya, berbanding dengan orang-orang zaman dahulu yang perlu bertungkus lumuslah ya, berpeluh, berdarah ya, dengan tangisan untuk menyambut, untuk mengamalkan wahyu ilahi ini. Dan kita harapkan dengan kita membaca ini, kita tadabbur, kita dapat flashback, kita dapat merasai perasaan itu, sehingga kan kita pun akan berjuang bersama. Dan kita mulakan majlis kita pada hari ini ya. Tuan-tuan yang dekat rumah boleh share dahulu ya Facebook apa yang ada pada hari ini, dan kita mulakan dengan Al-Fatihah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita syukur dan sangat bertuah pada kali ini dapat bersama-sama komitmen dengan Al-Quranul Karim. Baiklah, untuk surah Al-Fatihah pada kali ini saya nak membawakan perhatian penonton-penonton untuk perhatikan setiap huruf yang terakhir pada ayat-ayat surah Al-Fatihah. Ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, hujung tu mim. Okay. Alhamdulillahirabbil alamin, hujung tu nun. Maliki yaumiddin, nun. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nun juga. Ihdinas siratal mustaqim, mim. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, nun. Okey. Antara kesalahan-kesalahan yang boleh berlaku dan biasa berlaku di kalangan pembaca Al-Quran ialah tidak jelas huruf yang di hujung. Mungkin kita nampak ada yang baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dia tahu nun tapi dia tutup mulut. Bila dia berhenti dalam keadaan tutup mulut, seolah-olah mim yang mati. Jangan cepat nak tutup mulut dulu. Pastikan bunyi nun dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunyi sedikit. Banyak sangat pun tak boleh juga. Ada setengah tu dia nak kata Imam Mekah baca Alhamdulillahirabbil alamin. Dengung itu. Imam Mekah tu sebab speaker tu sedap. Dia ada echo tu kan, bunyi panjang. Kita balik tak, kita tiru dengan echo tu. Tak boleh. Nun kalau kita panjangkan dia jadi seperti huruf tu bersabdu. Ada tambah huruf pula. Tapi tak bunyi langsung tak boleh juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup mulut. Tak jelas huruf di hujung. Alamin. Begitu juga kalau mim, Ar-Rahmanir-Rahim. Jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Di hujung tu juga dikira sebagai huruf. Sebagai huruf ya. Okay. Baik, jom kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi bacaan ya Al-Fatihah sebentar tadi untuk mengingatkan kepada kita bahawa perjalanan kita memohon hidayah daripada Allah ini adalah satu keinginan, satu permohonan harian kita yang amat serius. Dan bercakap tentang serius ini, Allah membawakan pada halaman 34 ini satu perkara yang serius yang kita akan dalami, yang kita doakan agar bila kita minta Ustaz ya, kita minta bila Allah bagi itu maksudnya kena ambil dengan bersungguh-sungguhlah. Ya, bercakap tentang hidayah ini Al-Quran, kita minta ya ihdinas siratal mustaqim setiap hari kita memohonnya. Jadi kalau katakan anak dah minta sesuatu, bila ayah dah bagi itu maksudnya ambil betul-betul ya, jangan pula dah dapat tu je pergi buang pula perkara tersebut. Kena telan betul-betul. Kena telan betul-betul ya. Ia ada kaitan dengan sesuatu di pada hari ini ada botol Ustaz ya, botol ubat. Ada kaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita mulakan dahulu melihat kepada sinopsis kita pada halaman 34 bermula pada ayat 216. Apa ceritanya? Iaitu di dalam ayat 216 ini bercerita tentang kewajipan berperang dan kebolehan ya dibenarkan berperang pada bulan-bulan haram. Boleh ke berperang pada bulan haram? Tapi dalam ayat yang kita akan baca pada 216 hingga 218 ada penerangan tentang perkara ini. Dan pada ayat 219 kita akan melihat kepada fasa kedua dalam pengharaman khamar ya, arak dan keharaman judi. Fasa kedua. Jadi fasa pertamanya di mana, itu yang kita akan bincangkan pada hari ini, dan insya-Allah kita memulakan hari ini dengan bacaan ayat 216 217 bersama Ustaz Tirmizi. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, para penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang sedang menyaksikan My Quran Time. Kita nak baca, kita cuba memahami ta'lim dan juga kita cuba untuk beramal dengan apa yang kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima apa keikhlasan kita, insya-Allah. Ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi bergabung bersama dengan kita. Bukan sekadar di Malaysia ini, bahkan ramai kita lihat di sana di komen-komen di Facebook, di Singapura, di Brunei, di Indonesia dan juga di seluruh dunia lah. Ada yang tak sebut apa? Kanada ke apa Ustaz? Kanada. Ya, Colombia tu di mana Ustaz? Di Kanada, British Columbia. Insya-Allah. Ya. Okey. Di Jerman pun ada, di UK pun ada, masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab rancangan ini dapat beri hidayah kepada masyarakat, insya-Allah. Insya-Allah kita bersama dalam ayat yang muka surat yang ke-34, ayat yang ke-216 hingga 217. Sama-sama kita baca dengan maqam ataupun tarannum nahawan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Begitulah bacaan daripada ayat 216 hingga 217 yang ingin memberi semangat kepada umat Islam yang bagi tuan-tuan yang berada di rumah yang sedang mendengar, ini adalah ayat yang perlu kita faham sebenar-benarnya, ya, bagaimana kaitan dengan ayat pada halaman 33 kalau kita bercakap tentang hidayah pada ayat 213, ya, bila Allah cakap wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Semalam ataupun dalam halaman 33 kita bincang perkara ini. Allah menyatakan am hasibtum, adakah kamu rasakan bahawa kamu boleh masuk syurga padahal kamu itu tidak diuji, ya, walamma yatikum mathalul ladina khalu min qablikum, ya, seperti mana yang telah berlaku kepada orang sebelum ini, iaitu mereka itu mengalami kemiskinan, mengalami penderitaan dan wazulzilu, ya, mereka itu bergegar diri mereka hatta yaqula rasul, sampai berkata rasul dan orang beriman mata nasrullah. Itu adalah ayat yang menyiapkan umat Islam pada zaman Nabi juga untuk kita. Kalau kita sudah memilih jalan hidayah, ia bukan sekadar atas kapet merah untuk ke syurga Allah SWT, Ustaz, ya. Dan kalau Allah menyambung pada ayat 215 sebelum ini tentang infak yang paling tinggi adalah infak pada jalan perjuangan Allah SWT. Pada sebelum ini kita berbincang, Allah memberitahu tentang perang, ya, apabila diserang tetapi belum lagi berperang, ya. Cuma bila masuk ayat 216 yang dibacakan oleh Ustaz Tirmizi sebentar tadi, kutiba. Bila ada kutiba ini maksudnya diwajibkan, difardukan ke atasmu berperang walaupun kamu tidak menyukainya, ya, wa huwa kurhul lahukum. Di sini apa yang Allah nyatakan ini adalah psikologi tentang manusia seperti saya, seperti tuan-tuan kita, ya. Allah menurunkan manual ini. Allah tahu bahawa bab qital, bab perang ini kita memang tak suka. Ustaz, ya, siapa suka, kan? Kalau boleh kita duduk aman di Malaysia ataupun kalau kita pergi ke Mekah, Madinah aman, itulah yang didambakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat. Tetapi bila kita bercakap tentang ini, Ustaz, ya, ini botol ubat, ya, botol ubat. Bila ada ubat, seorang anak mungkin demam, Ustaz, ya, seorang anak mungkin demam dan ibu yang penyayang dia akan ambil ubat, dia letak ubat dalam sini dan dia bagi pada anaknya mungkin tak suka, ya, anaknya mungkin makan kan sembur balik, mak ambil lagi, ataupun ayah lah kan, bergantunglah, paksa juga makan, pom dia sembur lagi kan, sampai dia baling segala-galanya. Tetapi ibu tetap juga akan berusaha memastikan ubat yang ada ini masuk ke dalam diri si anak kerana tidak tahan melihat kepada demam pada seorang anak.
Maka Allah menyatakan dalam ayat ini perumpamaan ya, walillahil masalul a'la, Allah lebih daripada itu, wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Apa yang kamu benci itu dia adalah baik bagi kamu, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin apa yang kita suka itu buruk bagi kamu, ya. Jadi di sini Allah menggunakan perkataan syai'a, ya, dia boleh saja perkataan wa asa an takrahu qital wa huwa khairul lakum. Tetapi Allah menggunakan perkataan syai' pasal apa? Paling tinggi yang dibenci oleh manusia adalah qital. Tetapi dalam hidup ini, contohnya ustaznya, bagi anak yang diajak jom kita baca Quran, kan, bagi dia kata alamak, mak masa PKP dulu iyalah boleh baca Quran, sekarang ni sibuklah mak. Ya, dia kar ataupun kurhun, iaitu dia tak berapa suka, benci. Tetapi sebenarnya itu adalah baik baginya. Dan ada orang yang suka sesuatu, ya, suka makan benda yang amat manis, bukan salah manis ustaz, ya, tapi manis, lepas tu manis lagi, tetapi itu adalah syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu wa antum la ta'lamun. Dan bila bercakap tentang wa antum la ta'lamun ini, dia lebih kurang macam ayat 30. Bila malaikat bertanya nak dijadikan khalifah ustaz, ya, Allah menyatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi Allah mengulang perkara ini untuk apa? Untuk kita mengakui sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan semua kita tahu. Maknanya ubat tadi tu, ya, anak-anak tak suka. Tapi rupanya nak beritahu macam mana? Maksudnya bila dia tak suka, tetapi sebenarnya ada manfaat daripada ubat tersebut. Dia mungkin tak tahu. Dia tak tahu bahawa dia rasa macam dah dalam mak dia masukkan pahit pula tu, kan. Jadi kalau boleh dia tak nak, kan. Dia tengah sakit ni. Tapi bila mak dia bagi lagi yang pahit, jadi mak ni tak sayang ni. Kan, apa mak bagilah yang manis-manis ke, kan. Tetapi bila si ibu tahu, ya, bahawa manfaatnya besar, lebih daripada itu Allah tahu bahawa sebenarnya ada satu masalah kanser yang berlaku dalam diri manusia, namanya adalah syirik. Ya, itu sebabnya bila bercakap tentang syirik ini, perkara-perkara yang merosakkan, disambung pada ayat 217, yasalunaka 'anil syahril haram. Ya, mereka bertanya tentang bulan haram. Qitalin fi iaitu berperang diharamkan. Ada 4 bulan ustaz, ya, bulan Rejab, bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Katakanlah qitalun fihi kabir, ya. Rupa-rupanya memanglah bunuh berperang itu ada dosa besar, tetapi wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah. Ya, ini cerita apa? Bila dah difardukan, maksudnya Nabi menghantar satu sariyah. Ya, ada 2 istilah. Kalau Nabi ikut sekali namanya ghazwah, ya, peperangan, tapi kalau katakan sahabat saja pergi dahulu, itu namanya sariyah. Jadi dihantar sahabat yang diketuai oleh Abdullah Ibnu Jash, ya, ini yang dinyatakan dalam satu buku Ar-Rahiqul Makhtum oleh Safiur Rahman Al-Mubarakpuri, diletakkan dalam Quran Amazing ini. Jadi mereka pergi, ya, mereka pergi, dan pada waktu itu tahun kedua Rejab. Tahun kedua Rejab. Jadi Rejab ni kan tadi dah cakap tadi diharamkan, ya. Maksudnya mengutuskan Rasul Abdullah bin Jahsh pada bulan Rejab tahun kedua Hijrah. Jadi bila mereka nak survey je, nak tengok keadaan dan sebagainya, rupanya mereka berperang, berjumpa dengan musuh. Jadi mereka berperang dan akhirnya ada tawanan dan ada harta rampasan. Jadi bila mereka bawa kepada Nabi, Nabi tidak gembira pasal orang-orang musyrik pun cakap, tengok Nabi Muhammad kata menghormati ada bulan haram, tapi orang-orang dia berperang. Ya, jadi bila timbul perkataan itu, Nabi pun rasa tak selesa, turun ayat ini 217 yang menyatakan wasaddun. Okey, maksudnya ialah menghalang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalang orang masuk Masjidil Haram, mengusir penduduk sekitarnya, lebih besar dosanya pada pandangan Allah. Ya, dan disambung dengan perkataan wal fitnatu akbaru minal qatl. Ya, ini telah kita bincangkan sebelum ini. Fitnah itu lebih dahsyat. Kalau di sini lebih besar dosanya daripada membunuh. Apa maksud fitnah? Bukan fitnah yang kita cakap orang buat tak buat itu ustaz, ya. Fitnah ini maksudnya adalah penindasan
perkara syirik, menyusahkan kebaikan, memudahkan kepada syirik kepada Allah, itu namanya fitnah. Maka Allah kata kalau orang dah halang, orang dah menghalau ahli sesuatu kawasan itu daripada tempatnya, itu dosa lebih besar. Menghalang buat baik. Menghalang orang baik. Ya, jadi itu yang melayakkan, mengizinkan perang pada bulan haram bila sesuatu dosa besar berlaku di dalam masyarakat. Dalam konteks sekarang Ustaz, menghalang dalam konteks kita hari ini, macam mana dikatakan menghalang kita buat baik? Menghalang orang baik maksudnya kalau katakan kita orang Islam solat, contohnya Ustaz ya, ataupun kita diminta untuk baca Quran, tetapi jangan sembahyang. Ya, bukan pasal COVID-19 itu pasal peraturan untuk kesihatan apa sebagainya, tetapi kalau dah semua okey tapi dihalang untuk sembahyang, alhamdulillah kita di Malaysia ni boleh sembahyang dengan aman Ustaz ya. Kalau macam anak-anak Ustaz, kita nak pergi sembahyang, anak-anak kata tak payahlah. Itu ni konteks juga Ustaz. Dia ada konteks di situ tapi jangan pula sampai kital ya. Maksudnya ialah dalam konteks anak itu kata abah tak payahlah pergi masjid, abah duduklah rumah kan. Okey, kalau perkara begitu itu sekadar itu adalah fitnah. Fitnah juga fitnah. Ya, itu sebabnya anak ini juga sebagai fitnah dalam surah At-Taghabun yang kita anggap ini halangan dalam hal dia bukan menghalang kita terus jangan sembahyang, jangan apa, dia menghalang sikit-sikit itu kita kena berjaga-jaga dalam surah Taghabun ya. Tapi dalam konteks mereka menghalang ini, kalau zaman Nabi di Mekah itu halang itu sampai tak boleh sembahyang betul. Ya, memang mereka dihenyak, dihukum dengan letak batu atas tubuh Bilal contohnya. Maka dalam hal ini perlulah membalas balik. Ya, membalas. Fitnah yang berlaku lebih besar daripada peperangan tadi. Betul. Ya, kalau orang kata bahawa perang itu memang susahlah kan, saya tak suka, sebenarnya sepatutnya kita lebih tak suka syirik. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pasal syirik ini dia akan menyebabkan bunuh dalam diam. Bunuh dalam diam, dia tak bunuh terus, tapi macam Bilal, Sumayyah, dia menyeksa, embargo, dan itu yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat ketika berada di Mekah. Dan disambung sikit, maksudnya ayat ini panjang Ustaz ya, tapi kita sambung lagi, wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddunakum an dinikum. Apakah yang menyebabkan mereka ini nak berperang kepada orang Islam? Pasal mereka kalau boleh nak mengembalikan orang Islam kepada agama yang selain Islam. Ya, istilahnya yaruddukum an dinikum inistata'u, semampu mungkin mereka tak nak orang Islam ni kekal dalam keimanan. Perkara itu berlaku pada zaman dahulu. Zaman sekarang adakah perkara itu berlaku lagi? Masih ada. Ya, yang itu yang kita kena beri perhatian. Maksudnya yang bukan Islam dia bukannya dia neutral. Ya, dia mesti ada nilai-nilai, sama ada dia nak arah baik ataupun yang tak baik. Jadi kalau dia menghalang, ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghalang, ya, yang tidak menghargai kepada nikmat daripada Allah ini, Allah kata semua amalan mereka tidak berguna dunia akhirat. Ya, kita kadang-kadang kita ada jumpa Ustaz ya, orang yang derma banyak tapi dia bukan Islam. Ya, jadi kita doakan orang ni masuk Islam. Pasal kalau dia banyak derma tetapi dia ini tidak beriman, kalau tidak kita ajak ke arah kebaikan, mungkin dia boleh memusuhi kepada kebaikan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan disebabnya di hujung itu hum fiha khalidun, ganjarannya ataupun balasannya amat dahsyat. Dan disitulah sebenarnya kita nak kena memahami perang bukan sekadar suka-suka, ya, tetapi ia adalah untuk mendapatkan perkara yang lebih baik. Membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini, perkataannya ialah habba ataupun hababa. Ya, mari kita sama-sama perhatikan. Habba ataupun hababa maksudnya apa? Cinta, suka, kasih, dan ia berulang 95 kali di dalam Al-Quran. Sebentar tadi kita tengok pada ayat 216 bila Allah menyatakan wa asa an tuhibbu. Itu maksudnya mungkin kamu ini suka. Ya, cinta syai'an, ya, sesuatu perkara. Contohnya suka apa? Suka telefon, kan? Suka apa lagi? Suka bunga. Suka apa lagi? Suka makan. Mungkin Allah menggunakan perkataan mungkin wa asa, tetapi wa huwa syarrul lakum. Confirm benda itu buruk.
Jadi itu sebabnya mengapa kita perlukan hidayah daripada Allah, pasal walaupun ustaz ya, kita rasa macam saya tahu mana yang baik mana yang buruk kan. Tetapi contohlah ustaz ya, kalau ustaz pergi ke kedai ya, kalau kita makan kita kata mamak kan, tokey kedai tu kita dah tu berapa harga yang kita makan nasi ni sedap ni, berapa harga kan. Itu perkataan tu bagus ke tak bagus ustaz? Kalau kita cakap pada mamak tu berapa harga, mau bayar? Kurang bagus. Kalau kita kata kita kedai restoran, kita beli kan, kita tak bayar lagi, kita cakap bagus ke tak bagus tak kalau kita cakap berapa harga saya nak bayar untuk restoran? Okey. Tapi kalau kita guna perkataan itu, kita balik rumah ustaz ya. Isteri ke mak kita, dah lama tak jumpa mak kan. Mak masak sedap-sedap pada tuan-tuan sekalian. Mak sedap sangatlah mak. Berapa harga mak? Saya nak bayar pada mak. Perkataan tu sama macam kat kedai mamak tadi tu. Tapi perkataan tu okey ke tak okey? Tidak sesuai. Tak okey. Jadi nak ceritanya ialah bahawa kadang-kadang perkara yang sama nilainya berbeza. Itu sebabnya bagaimana kita nak tahu nilai sebenar-benarnya, kita perlukan panduan daripada Allah SWT. InsyaAllah kita bersambung kembali My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah. Bertemu kembali kita dalam My Quran Time, baca, faham, amal. Pada hari ini kita mendalami halaman yang ke-34 dan perkataan yang kita dalami sebentar tadi adalah perkataan habba. Ustaz ya, hababa. Dia ada satu nasyid tu kan, antara dua cinta. Ustaz ni kan. Tapi saya tak pandai menyanyi. Kalau ada Ustaz Tar, mungkin saya minta Ustaz Tarmizi menasyidkan lagu antara dua cinta tersebut. Ceritanya ialah kadang-kadang cinta yang kita ada itu bukanlah cinta yang diletakkan oleh Allah, sesuatu yang nampak seperti tak okey ya, benci, tetapi sebenarnya itulah yang baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita menyambung ya, pada sesi ini kita menyambung kepada segmen tajwid bersama dengan Ustaz Tirmizi. Terima kasih Ustaz Fazrul. Penonton sahabat Al-Quran, boleh terus kita share kita punya rancangan kita My Quran Time. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di luar sana dapat sama-sama bertemu dan juga bergabung bersama dengan kita. InsyaAllah kita sejemput pada semua sahabat-sahabat kita bersama dengan platform rasmi kita. Kita ada Facebook, yang pertama Sahabat Al-Quran My Quran Time, dan yang kedua kita ada My #Quran Time. Seterusnya kita ada YouTube, YouTube di My #Quran Time Official. Seterusnya juga kita ada Instagram My Quran Time Official. Sama-sama kita bergabung, mudah-mudahan kita dapat manfaat insya-Allah. Baik, untuk kita beralih bagi slot ataupun segmen tajwid, pada hari ini kita nak sebut tentang beberapa fadilat dan juga kelebihan membaca Al-Quran Al-Karim. Boleh kita saksikan di slide di skrin kita berkenaan dengan fadilat dan juga kelebihan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Iaitu yang pertama, yang ketiga memberi syafaat kepada sahabatnya, dan yang kedua ganjaran pahala yang hebat, ganjaran pahala yang hebat sebagaimana yang hadis-hadis yang selalu kita dengar, antaranya hadis daripada Ibnu Mas'ud, hadis Tirmizi. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. Barang siapa yang membaca satu huruf saja, harfan, satu huruf daripada kitab Allah Al-Quran, baginya pahala, satu pahala, dan digandakan pula dengan samaan dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim harf, bukan aku katakan alif lam mim tu satu huruf, tetapi alif satu huruf, wal lam harf, lam satu huruf, wa mim satu huruf. Maknanya alif lam mim tu dekat situ ada 3 huruf, 30 pahala bagi orang yang baca alif lam mim. Nabi buat perumpamaan yang simple, alif lam mim. Kita tak perlu kira lah satu Quran ada berapa huruf kan. Kalau sibuk kira satu Quran berapa huruf, mungkin tak sempat membaca ya. Nabi beritahu alif lam mim cukup. Tak perlulah kita nak ambil kalkulator kira. Tugas kita membaca dan kita tadabbur untuk cuba kita amalkan. Pahala yang sangat besar. Mudah-mudahan kita dapat insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi dan bercakap tentang hadis alif lam mim tu Ustaz ya. Baru ni berjumpa dengan pensyarah daripada Usim ya. Beliau menyatakan bahawa bila Nabi cakap bahawa alif 10, lam 10, mim 10 kan, bagi orang yang pekak.
Cara mereka membaca Al-Quran, dia baca ikut huruf-huruf dalam Al-Quran itu. Jadi maksudnya memang ada orang yang membaca ikut huruf, tapi dengan sign language. Saya tak pandailah buat begitu kan, ya. Tetapi itu adalah cara melihat oleh pensyarah dan juga pakar pada orang-orang pekak. Maksudnya mereka tak boleh baca dengan suara, ya, ataupun mereka ataupun bisu. Mereka perlu membaca dengan sign language, dan sign language itu alif satu sign, lam, mim apa sebagainya itu, dan sudah tentunya walaupun mereka tak bersuara, alif itu pun 10 markah, 10 dan 10. Subhanallah. Itu sudut lain bagaimana satu hadis ataupun Quran ini bila kita dalami. Dan sudah tentunya tajwid tadi Allah menyatakan ataupun dalam hadis Nabi banyak ganjaran untuk kita, dan kita nak teruskan pada bahagian kedua ini ayat 218 219 memahami tentang perjuangan. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Kita sambung pada ayat yang seterusnya, ayat 218 hingga 2 ayat lagi ya, 218 hingga 219. Inilah kehebatan kemuliaan Islam. Ada sebuah hadis Ustaz sebut, la tatamannau liqa'al adu. Kita dalam Islam ni, kita tidak boleh berharap untuk bertemu dengan musuh. Betul. Tapi kalau bertemu, kena sabar, kena tetap. Kita tak mengharapkan pergaduhan, tidak mengharapkan peperangan. Tak boleh kita nak cari musuh, nak bunuh orang aja. Itu berjuang tidak kerana fi sabilillah. Sebab tu dalam ayat banyak fi sabili wa qatilu fi sabilillah. Mesti ada perkataan fi sabilillah. Supaya kita berperang betul-betul di atas jalan ataupun agama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung ayat 218 dan juga 219. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 218 dan 219 menyambung kepada ayat berkaitan dengan peperangan tadi, ya, pada ayat 216 217. Ayat 218 apakah maksudnya? Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat daripada Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kita boleh faham daripada terjemahan ini sahaja, tapi lebih daripada itu kalau kita lihat Allah memberi penekanan tentang 3 ciri penting. Yang pertama iman, yang kedua hijrah, dan yang ketiga wajahadu, berjihad pada jalan Allah. Jadi 3 perkara inilah yang perlu kita semak Ustaznya. Maksudnya yang pertama, setiap hari kena semak, adakah saya ini, iman saya ini pada 6 rukun iman yang ada sudah menjadi darah daging sebagai senarai semak saya pada setiap hari. Contohnya tuan-tuan yang berada di depan kaca TV sekarang ataupun sedang bekerja, adakah saya bekerja kerana Allah? Kan, kalau kita semak begitu, insya-Allah daripada kita tak bersemangat, ya, kita akan jadi saya bersemangat balik semula. Pasal apa? Pasal Allah memerhati kepada saya, kemudian apa? Malaikat mencatat saya nak buat yang terbaik.
beriman kepada Rasul, berteraskan kepada Quran, saya nak bawa amal yang terbaik ini ke mana? Ke akhirat nanti. Dan saya tahu bahawa ada cabaran ketika bekerja, ibu-ibu di rumah yang ingin mendidik anak, yang buat pelbagai perangai, ya, tetapi ya Allah, moga-moga qada qadar ini membawa kami semua masuk syurga sekeluarga. Itu amin. Perkataan amin ya rabbal alamin, ya, berkaitan dengan amanu, dan diikuti dengan walladzina hajaru, berhijrah. Sanggup tak saya ini berhijrah daripada, kalau zaman Nabi ustaznya, berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tetapi bagi kita tak semestinya orang Shah Alam kena pindah ke Ulu Tembeling contohnya, ya, ataupun orang mana Dungun nak kena pindah ke Kelana Jaya, tak semestinya, ya. Yang fizikal itu kalau perlu okey, tetapi lebih penting daripada itu, semangat hijrah ini ialah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang mengganggu keimanan. Di Mekah itu ada cabaran, ada fitnah, ada penindasan, maka mereka berhijrah. Bukan mudah. Ia bukan mudah kerana apa? Kerana bagi tuan-tuan yang ada bisnes yang mungkin terlibat dengan jualan perkara-perkara yang tidak halal contohnya. Ada yang kerja di bank contohnya yang mungkin masih lagi terlibat dengan riba contohnya. Tapi saya nak berhenti ke tak berhenti ustaz contohnya, kan. Ia adalah satu perkara yang sukar. Yang kerja di tempat yang ada berjual dengan arak contohnya, tapi bukan saya yang minum, saya jual sahaja. Penghijrahan itu memang sukar, tetapi kalau disambung dengan wajahadu fi sabilillah, saya buat bersungguh-sungguh berada pada jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah. Inilah orang-orang yang rindu, yang mengharapkan rahmat Allah. Dan ada perbincangan ustaz, ya, cara tulisan rahmat itu ta-nya terbuka. Ya, dia ada juga dalam Al-Quran ta-nya tertutup, ta marbutah itu yang bulat itu. Kalau ta yang tutup itu banyak memaksudkan rahmatnya sampai di dunia. Tapi kalau ta terbuka itu daripada dunia tapi tak habis di dunia, rahmat itu sampai ke akhirat. Kerana apa? Kerana orang-orang yang berjuang pada zaman sahabat Nabi, mereka dapatlah melihat Madinah itu bangkit dan menang. Tapi ada juga sahabat yang tak sempat melihat. Mereka terkorban dalam Uhud contohnya. Mereka akan nampak rahmat-rahmat Allah bila ustaz? Sampai di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang kita nak. Itu yang kita nak kepada tuan-tuan. Di hujung itu Allah memberi tawaran, wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu adalah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa cerita tentang Allah Pengampun? Maksudnya kalau Allah offer tawaran ampun itu kerana kita ini ada banyak kekurangan kesilapan kita selama ini, ya. Kita bila baca ayat ini, ya Allah, mereka zaman Nabi itu mereka berjuang bersungguh-sungguh. Saya ni take it easy sahaja, ya, ataupun saya ini ambil mudah sahaja, ataupun saya tak bersungguh-sungguh selama ni baca Quran, perjuangkan salat, perjuangkan kebaikan. Ya Allah, harapnya bila saya ini kuatkan iman, saya kuatkan hijrah saya sanggup berhijrah, ubah cara hidup saya, wajahadu, ya, bersungguh-sungguh seperti mana tuan-tuan mungkin selama ini nak dapat 1 jam baca Al-Quran ni susah ustaz, ya. 1 jam baca Al-Quran, pengalaman saya lah, sendiri nak baca ustaz tak mudah, ya. Tetapi rupa-rupanya bila ada Quran time ini, kita ubah, ya, kita ubah amalan hidup kita bersungguh-sungguh seperti tuan-tuan yang berada di depan kaca TV ini. Moga-moga Allah beri apa? Allah tawarkan keampunan dan Allah tawarkan kasih sayang. Yang lepaslah, ya, tetapi yang sekarang ini tanda kita ini amat bersungguh dan bukan sekadar sendiri, sebagaimana dalam ayat ini, kena sebarkan. Dan diteruskan lagi dengan ayat 219 pada ayat ini. Dia agak pelik ustaz, ya. Dia di awal ayat 218 ini bercerita tentang hijrah, tentang jihad. Tiba-tiba ada cakap pasal arak dan juga maisir, ya. Mari kita tengok dahulu. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ya, tentang khamar dan juga judi. Ya, dua perkara. Khamar iaitu arak ataupun apa-apa saja yang memabukkan, dan judi, ya. Punca ataupun kira bapa kepada maksiat ini adalah khamar, ya, pasal ia boleh merosakkan cara berfikir seseorang, dan maisir daripada perkataan yusra, maksudnya mudah. Ya. Jadi apakah yang mengapa ia dikaitkan dengan mudah? Okey, kerana maisir ini ustaz, kalau orang berjudi, dia masuk je duit,
Kadang-kadang dapat 1 juta. Contohnya. Jadi mudah bagi dia. Tapi dalam masa yang sama, bila dia dah menang itu, dia jadi ketagih. Jadi ketagih, lepas tu dia nak cuba lagi. Dia zaman apa, kalau waktu kecil-kecil dulu Ustaz, ialah waktu tu saya tak tahu kan, yang tikam nombor tu, yang apa, yang beli kemudian buka tu kan, kalau kena dapat hadiah kan. Itu juga adalah judi yang harapnya bagi tuan-tuan yang masih lagi ada, ataupun yang slot machine tu, yang kita masuk RM1, RM2, lepas tu mari ada patung yang dapat kan. Kalau dapat, tak dapat sudah. Itu juga adalah judi, ya. Dan kita kena pastikan anak-anak kita dan kita sendirilah, ya, tidak terlibat dengan dua perkara ini. Mengapa? Kerana Allah menyatakan qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima, ya, bahawa padanya ada dosa yang besar, manfaatnya itu ada, memang ada manfaat. Orang yang buat bisnes judi memang kaya Ustaz. Kan, yang jual arak kan memang dia kaya. Ya, tapi manfaat itu adakah besar kepada negara ini? Ramai saja yang kena langgar oleh pemandu mabuk Ustaz. Ya, ini yang berlaku baru-baru ni pun kita ada kongsi tentang berita ini, dan perkara itu masih berlaku lagi. Dia hempuk isteri dia ke, dia pergi apa, kalau orang berjudi ni dia sanggup dia pergi ragut daripada emaknya. Jadi memang dia dapatlah sikit untung, dapat rasa tenang sikit, rasa menang, tetapi rupa-rupanya Allah cakap dosanya amat besar. Dosanya amat besar. Jadi ini perkara yang perlu kita beri perhatian. Dan mengapa perkara ini di-highlightkan di sini? Salah satunya, inilah amalan yang berlaku di peringkat orang-orang yang membuat fitnah, menindas umat Islam. Dia tak suka orang Islam tegur dia khamar dan juga judi. Mengapa Ustaz rasa-rasanya? Orang Mekah, Madinah itu yang terlibat dengan khamar, judi ni, mengapa dia tak suka? Pembesar-pembesar ni lah, mengapa dia tak suka? Bisnes dia. Kan? Jadi tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan ada peluang untuk tegur, kita tegur. Kerana apa? Memang mereka tak suka. Mereka sanggup berperang, sponsor perang, taja perang untuk apa? Untuk pastikan bahawa mereka survive. Ya, dia sanggup je taja sana, taja sini, bagi sana, bagi okey saya naikkan gaji awak. Yang penting ialah bisnes dia itu masih ada, tetapi ia merosakkan negara ini. Dan bahagian kedua, wa yasalunaka madza yunfiqun. Ini adalah ubat kepada khamar dan juga maisir maksudnya. Apa ubatnya? Infak. Pasal orang yang terlibat dengan khamar ini, pasal dia rasa macam saya tak tenang, saya nak berhibur. Sebenarnya orang yang infak, yang sibuk untuk membantu orang lain, sebenarnya dia akan terlupa untuk berhibur dengan cara Arab. Dan bagi orang yang berjuang, ya, dia beri apa yang ada pada dia, bagi kepada orang lain, bantu. Bagi tuan-tuan, ya, tuan-tuan ada duit bagi bantu jiran, kepada anak dan sebagainya, kita tak sempat nak berfikir pasal maisir. Pasal apa? Pasal lebih baik saya bagi dan pasti Allah ganjarkan. Itu yang kita akan belajar nanti tentang ayat infak. Tetapi kalau kita bagi duit itu kepada slot machine ataupun di tempat judi, tak pasti kita akan menang. Kita rasa bahawa saya mungkin menang, tetapi sebenarnya yang buat duit, yang kaya adalah taikun-taikun yang sebenarnya mereka tak suka kepada ayat ini dikuatkuasakan di negara ataupun di peringkat 2 dunia. Jadi Allah menyatakan apa yang kena saya infak, qulil af. Apa sahaja yang lebih saya dah guna, okey, saya ada bahagian yang saya lebih, saya akan beri. Dan perkataan al-af ini ada kaitan dengan kemaafan Ustaz. Kemaafan. Kalau kita nak bina negara ini penuh dengan kemaafan, bermaaf-maafan di antara kaum, salah satu poinnya infak. Tetapi jangan beri peluang untuk judi dan juga arak ini berleluasa, kerana ia akan menyebabkan permusuhan. Dan Allah cakap kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Kelebihan, ya, demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu berfikir. Kita sebentar tadi bila kita tadabbur ayat ini, dia akan menyebabkan kita berfikir macam manalah, kan, mengapa Allah haramkan dua perkara ini. Dan ini adalah ayat kebesaran Allah. Allah yang tahu. Allah yang tahu, ya. Kalau tidak kita akan rasa sikit-sikit minum kalau tak mabuk okey apa? Kan? Ataupun judi yang ala 20 sen bukannya sampai 2 juta.
Itu bagi kita, tetapi Allah lebih lagi tahu, dan kita gunakan ayat ini untuk kita berfikir secara mendalam agar apa tuan-tuan sekalian, kita dapat mengelakkan lebih banyak lagi fitnah, dan tidak perlu kita gadaikan sebuah keluarga, sebuah komuniti atau negara kerana apa? Kerana tidak kembali kepada panduan daripada halaman ini. Jadi inilah yang ada pada halaman 34. Mungkin kalau dapat peluang Ustaz mengulang balik semula Ustaz, ya, ayat yang ke-219 ini sebagai mesej penting kepada tycoon dan juga pemimpin yang ada, ya, bahawa ayat ini Allah turunkan untuk siapa? Untuk kita jaga negara dan dunia ini. Dengan hidayah ini kalau kita tak manfaatkan, kita mungkin masih lagi anak kepada makcik Chong ke ataupun puan Sugu, puan Aminah, amat bahaya, kerana ada orang yang berjudi dan orang yang minum arak boleh langgar anytime pada bila-bila masa. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitanir yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Itulah ayat yang berkaitan dengan khamar dan judi, dan di hujung itu Allah menyatakan la'allakum tatafakkarun. Ya, maksudnya kita kena berfikir betul-betul tuan-tuan daripada ayat ini, macam mana kita nak mengembalikan mengikut kepada panduan daripada ayat ini. Kita kena berfikir lebih sedikit. Itu sebabnya ini adalah fasa kedua. Kalau kita tengok dari segi sejarah pengharaman arak, ini adalah fasa kedua. Fasa pertama dalam surah An-Nahl ayat yang ke-67. Fasa ketiga pada surah An-Nisa. Fasa keempat ini ketika surah Al-Maidah ayat 90-91 ini, orang-orang di Madinah itu Ustaz, ya, dia pecahkan semua tempayan-tempayannya. Kerana apa? Kerana bukan mudah untuk menanam anggur Ustaz, ya, di tanah Arab itu lambang kemewahan, dah perah, dah tunggu lama, tiba-tiba nak dipecahkan tak mudah, terutama bagi tycoon pada waktu negara di tanah Arab tersebut. Tetapi kerana iman, maka ada proses di situ. Jadi bila kita berfikir macam manalah saya nak pastikan anak saya, keluarga saya, negeri saya, negara saya terhindar daripada arak dan judi ini, fasa-fasa itu perlu dibuat, ya. Kita perlu fikirkan strateginya. Bagi tuan-tuan yang berada di rumah, kalau ada cara, idea, tuan-tuan laksanakan semampu mungkin, kerana proses itu dihargai oleh Allah SWT. Tetapi jangan kita duduk diam, saya baca Quran, tak apalah, nak buat macam mana kan, arak nak buat macam mana, saya bukan boleh buat sesuatu. Kita kena buat sesuatu. Proses itu moga-moga ini akan menyelamatkan bukan sekadar untuk Pak Cik Ahmad, tetapi juga untuk Makcik Chong, untuk Puan Sugu, dan juga pelbagai individu yang ada di negara dan di dunia ini, kerana Allah menyatakan manfaatnya itu amat sedikit tetapi dosanya amat besar. Dan inilah perjuangan yang boleh kita laksanakan pada ayat 34 ataupun halaman 34. Mari kita berdoa Allah izinkan kita berpegang pada hidayah ini sekuat mungkin, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada musuh-musuh agama-Mu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah keamanan dalam negara kami, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dalam negara kami yang tercinta ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kemenangan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah daripada kami tipu daya musuh-musuh agama-Mu, ya Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, janganlah Kau bebankan kami kepada apa yang kami tidak mampu menanggungnya, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Maafkanlah salah silap kami, ya Allah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi atas bacaan doa tadi, membawa kita kepada 3 resolusi yang boleh kita ambil daripada halaman 34 sebentar tadi. Perkara pertama yang boleh kita ambil daripada halaman ini ialah yang pertama, lakukan ya ataupun laksanakanlah suruhan Allah walaupun nampak ia kurang disenangi awalnya. Itu yang kita belajar daripada ayat 216 yang kita doakan ya. Kita dapat mengikut apa yang Allah suka, bukan sekadar apa yang kita suka. Yang kedua, jaga iman, hijrah dan jihad untuk mendapat kasih sayang daripada Allah. Kita terus beriman, kuatkan hijrah dan berjihad bersungguh-sungguh dalam apa saja yang kita buat, dan elakkan daripada arak dan judi dalam pelbagai bentuk yang wujud pada zaman ini, kerana manfaatnya itu kecil tetapi ia merosakkan diri, keluarga dan negara ini. Inilah resolusi yang kita ingin sebar-sebarkan, yang ingin kita ambil, kita laksanakan pencerahan ini dengan kita berkongsi atas platform Wakaf untuk Ummah. Bagi tuan-tuan yang ada peluang daripada apa yang kita belajar sebentar tadi, apakah yang perlu kita infak? Qulil afu, ya. Ada kelebihan, kita cuba letakkan sedikit untuk sama-sama kita berkongsi nur cahaya daripada Al-Quran ini, agar kita bukan sekadar berpada dengan cahaya yang sedikit, tetapi kita nakkan cahaya matahari burhan daripada Al-Quran ini, insya-Allah. Jadi kita bertemu lagi insya-Allah ulangan pada jam 5 petang, 10 malam Ustaz ya, dan juga pada 6 pagi ya, insya-Allah. Kita mengucapkan terima kasih program yang dibawakan oleh Mufaz, dan insya-Allah kita bertemu pada halaman seterusnya. My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.